Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Mungkin Anda masih tercari-cari dan terfikir untuk lokasi pelancongan untuk Anda lawati. Jika Anda bosan dengan kesibukan dan kebisingan kota, jom ikuti saya untuk melancong ke bumi Kenyalang Sarawak untuk menikmati khazanah alam semula jadi. 40 menit perjalanan dari Bandar Biri dan sekarang saya berada di depan Taman Negara Lambir, Bumi Kenyalang, Sarawak. Sekarang saya berada di Taman Negara Lambir. Untuk pengetahuan Anda, Taman Negara Lambir mempunyai banyak tarikan unggul yang mampu menggamit dan memukau hati para pengunjung. Dan marilah kita rasai keunggulannya yang tersendiri. Taman Negara Bukit Lambir merupakan taman negara ke-12 terbaik di dunia kerana memiliki kepelbagaian ekosistemnya yang tersendiri. Lambir telah digazetkan pada tahun 1975 dengan keluasan 6.952 hektar tanah rendah dipterokap dan ketinggian yang mencecah 450 meter serta mempunyai kepelbagaian biodiversiti. Taman Negara Bukit Lambir ini menjadi habitat bagi 237 spesies burung, tupai, babi liar, pelbagai spesies monyet, rusa, dan banyak jenis serangga. Bahkan, Taman Negara Bukit Lambir ini menjadi tarikan para penyelidik dalam dan luar negara untuk menjalankan kajian alam sekitar di kawasan ini. Air terjun Latak merupakan air terjun yang paling popular terdapat di Taman Negara ini. Air terjun Latak hanya mengambil masa 20 minit perjalanan melalui laluan trek untuk sampai ke destinasi. Di bawah air terjun yang berketinggian 25 meter ini, terbinanya satu kolam semula jadi yang dikelilingi oleh batu-batuan yang amat menarik perhatian. Di kawasan air terjun ini juga tersedia kemudahan-kemudahan seperti bilik persalinan, tandas, kawasan perkelahan dan kawasan kolam untuk berenang yang selamat kepada kanak-kanak dan orang dewasa yang tidak tahu berenang. Antara tarikan pelengkap yang terdapat di Taman Negara Lambir ini ialah ia mempunyai 13 laluan trek yang menghubungkan Bukit Pantu, air terjun Bukit Pantu, dan seterusnya The Summit Trail iaitu puncak Bukit Lambir. Yang kedua, Taman Negara Lambir ini juga menyediakan kemudahan penginapan untuk pelancong yang ingin bermalam di kawasan ini. Kemudahan penginapan yang disediakan adalah seperti Type 5 Faris Lodge yang lengkap dengan 2 bilik, katil, penghawa dingin, dan air panas. Kemudahan-kemudahan lain yang disediakan adalah seperti kafeteria, tandas awam, tempat meletak kenderaan, dan tapak perkemahan. Taman Negara Lambir mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Salah satu daripadanya adalah kaya dengan biodiversiti. Sebagai contohnya, pihak Jabatan Perhutanan Sarawak telah menjalankan usaha menjaga dan mengekalkan pelbagai spesies flora dan fauna demi untuk generasi masa hadapan. Seterusnya, ia dapat memupuk nilai menjaga alam sekitar. Papan tanda spesies pokok dapat memberi pengetahuan dan pendedahan kepada para pelancong, pengkaji biodiversiti khasnya, dan orang ramai. Selain daripada itu, Taman Negara Lambir juga menjadi pusat tumpuan kajian pengkaji antarabangsa untuk menjalankan kajian di kawasan ini. Dan ia juga dapat memberi peluang kepada para pelancong dan orang ramai untuk menikmati keindahan alam semula jadi. Sebagai contoh, ialah air terjun Latak. Yang terakhir, kekuatannya adalah sebagai penyeimbang alam sekitar dari segi suhu dan kawasan hijau. Antara kelemahan yang paling ketara adalah daripada aspek keselamatan yang berada pada tahap 40% sahaja berdasarkan kepada pemerhatian kami. Di sepanjang jalan tidak dilengkapkan dengan jalan yang selamat. Papan-papan amaran di kawasan yang berisiko tinggi juga tidak disediakan. Malah, pengawal keselamatan di kawasan air terjun juga tidak disediakan. Di samping itu, pemerhatian kami juga mendapati bahawa penyelenggaraan berada pada tahap 40% sahaja. Ini dibuktikan dengan keadaan pondok yang usang,
tong sampah yang tidak diselia, ranting-ranting pokok yang patah, dan jambatan rosak yang tidak diselenggara mengikut masa dan keadaan. Selain mempunyai kekuatan yang tersendiri, Taman Negara Lambir juga mempunyai peluang-peluang sebagai penambahbaikan kawasan ini untuk menjadi kawasan yang lebih baik. Pertama-tamanya adalah mempromosikan Taman Negara Lambir ke peringkat antarabangsa kerana kepelbagaian biodiversitinya. Yang kedua, ia dapat menjadi pusat kajian alam semula jadi. Seterusnya, ia juga dapat membuka peluang perniagaan ataupun ekonomi sampingan seperti kafeteria, gerai-gerai menjual alat mandi, serta gerai runcit untuk menjual makanan untuk kemudahan yang lebih lengkap kepada para pengunjung. Seterusnya, ia dapat memperbanyakkan program-program pendidikan alam sekitar kerana kerajaan telah menggunakan konsep mapan sebagai pendedahan kepada alam sekitar yang bermula dari sekolah melalui anjuran program-program alam sekitar seperti aktiviti perkemahan, kem jati diri, dan lain-lain lagi. Kesinambungan daripada kelemahan Taman Negara Bukit Lambir tadi dapat dikesan beberapa aspek yang berkemungkinan boleh mengancam taman negara ini. Antaranya ialah dari segi aspek keselamatan. Ini digambarkan oleh keadaan fasiliti yang kurang sempurna dan uzur dikhawatiri mendatangkan bahaya kepada pelancong. Antaranya, keadaan jambatan yang tua, pondok berhenti yang usang, sebahagian laluan trek yang agak bahaya seperti laluan direntasi oleh akar-akar pokok yang besar, laluan yang berlopak-lopak, dan terdapatnya pohon pokok yang condong dan tumbang yang mengganggu perjalanan pengunjung. Di samping itu, penyelenggaraan pada tahap yang kurang memuaskan merupakan satu ancaman yang perlu dititik beratkan juga. Ini juga dirujuk kepada keadaan trek yang menampakkan kurangnya penyelenggaraan. Sistem penyelenggaraan yang kurang memuaskan ini mampu mengundang bahaya dan ketidakselesaan kepada pengunjung. Sekian saja paparan kami dari Taman Negara Lambir. Saya Aldro Clement Pati bersama rakan-rakan saya, Ainul Azadi Huzaifi, Jackie Yunus, Dayang Azian, dan Susanti Jokobus untuk pelancongan alam semula jadi.